Alright guys, sebelum kita nak mulakan story pada hari ni, Acah nak share sikit dengan korang tentang Okta. Okay, Okta adalah forex broker yang terbaik di Malaysia yang disahkan oleh SISEC dan korang jangan risau sebab Okta ni selamat untuk digunakan. Tengok sendirilah Acah main untuk hari ni, nampak? Boleh tahan kan, pendapatannya tinggi juga kan. Kan? Sebab memang trusted betul. Cara nak download pun senang je. Korang yang pakai iPhone macam Acap ni, korang just buka korang punya App Store and then tekan Okta dekat atas ni. Lepas dah download, dia akan keluar button open. Alright? Yang guna Android tu sama juga. Pergi je dekat Google Play Store, tulis Okta and then download macam biasa. Memanglah mula-mula ni korang nak pakai macam rasa susah, tak pandai, tak faham dan sebagainya. Tapi bila dah belajar, memang senang je nak guna. Sebab Okta ni dia ada market analysis, live trading and webinar untuk korang belajar dekat situ. Alright? And one more thing, if korang ada apa-apa masalah, korang boleh just contact support team diorang yang 24/7 tu. Okay? Tak susah pun, time kerja pun boleh dapat duit tepi. And kalau nak buat deposit pun tak perlu nak risau sebab dekat Okta ni banyak bank yang dah support. And the best part is Okta bagi zero commission untuk deposit dan pengeluaran, lower spread on market and no hidden fees untuk trade dekat sini. Memang broker trusted sebab diorang ada pengalaman lebih 11 tahun dan 50 anugerah yang pernah mereka menangi. Alright, and lastly korang boleh gunakan kod Ashraf untuk dapatkan bonus deposit 100% untuk first registration. Alright, and first timer juga korang jangan risau, korang akan dapat 50% deposit juga. And kalau korang berminat, korang boleh tekan link dekat bawah and jangan lupa untuk download Okta sekarang. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Guys, lately ni kecoh, orang duk seru-seru WhatsApp dekat TikTok, dekat Instagram apabila ada satu berita berkenaan dengan orang kata mighty variety show dekat Korea sana, Running Man. Saya tahulah dulu saya rancang orang kata mengupdate tentang Running Man. So, orang nak saya cover lah pasal pengunduran diri Jeon So Min daripada Running Man. Uish, dia ni dah ahli yang keempat ke kelima yang dah keluar pada Running Man. So kita nak recap sikit lah kenapa dia keluar. Berita daripada King Kong by Starship ni telah pun viral last week. Kita selami sat lagi. Yang mana peminat Running Man, stay kejap, ada update pasal Running Man yang Acap baru jumpa. Sangat mengejutkan, but stay tune. Jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Alright guys, sebelum kita nak cerita lebih lanjut, kita borak dululah latar belakang si Jeon So Min ni. Mungkin ada yang tak kenal, dia ni penyanyi ke, pelawak ke, pelakon ke. Alright, nama sebenarnya sama, Jeon So Min, yang berusia pada tahun ini 37 tahun. Dia ni menetap ataupun dilahirkan di Goyang, Gyeonggi Province di Korea Selatan. Dan kalau korang nak tahulah, dia ni merupakan seorang pelakon, model, pengarang ataupun penulis dan juga penghibur. Dia ni melawak and sometimes dia ada keluar juga dekat mana-mana sitcom yang pernah ditontonkan di Korea Selatan. And kalau korang nak tahu, di awal kemunculannya, dia ni dikenali di sebuah sitcom yang bernama Miracle pada tahun 2004. And after that, nama dia sebenarnya makin lama makin naik dalam dunia lakonan, which is dunia sitcom pada waktu itu. Dan akhirnya dia muncul di sebuah filem Korea Selatan, which is tajuknya Cinderella. Pada waktu tersebut, nama dia makin viral lah disebabkan ada satu killer scene. So kalau siapa-siapa peminat Running Man, dia orang banyak peli dia, banyak anjing dia pasal scene ni. And dia jadi juga watak utama dalam siri Princess Aurora. Dan pada tahun tersebut juga, tahun 2013, dia telah pun dinobatkan sebagai The Best New Actress di Anugerah Drama Awards MBC 2013. So kira 2013 tu kemuncak lah waktu tu dia dalam dunia lakonan kan. So itulah dia guys, sedikit sebanyak. And after that adalah beberapa drama and filem yang dia berlakon, dan yang dua tu paling top lah. And pada tahun 2017 tanggal 3 April, Running Man telah pun mengannounce adalah mengumumkan dua members baru untuk menggantikan kekosongan yang ditinggalkan oleh members yang sebelumnya, which is Kang Gary pada waktu itu. Mereka kosongkan slot tu, tak silap Acap 2 tahun, which is diorang main berenam lama.
sebelum dia orang tambah 2 young members, which is Yang Se-chan dan juga Jeon So-min pada 2017. Tapi sebenarnya kalau korang nak tahulah, yang Jeon So-min ni pernah muncul dalam Running Man. Mungkin peminat Running Man perasan lah yang dia ni pernah dijemput sebagai tetamu undangan sebanyak 2 episod tak silap acap, pada episod 224 dan 343 pada waktu tersebut, dan dua-dua episod tu dia telah digandingkan dengan Lee Kwang Soo, dan itu adalah point di mana pihak produksi Running Man nak serapkan dia ni sebab nampak chemistry lah, dua-dua ni kan gila kan. So dia serap masuk, dan itulah yang terjadi pada 3 April 2017. And of course lah guys, bila dah muka baru nak masuk untuk menggantikan yang lama, pasti ada banyak tanggapan yang baik ataupun buruk yang dia kena terima. Nak pula Running Man adalah antara show terbesar di Korea Selatan. Biasalah guys, benda dah 7 tahun dengan orang yang sama, 6-7 tahun kan, tiba-tiba kau ganti dengan orang lain, mesti akan ada wujud perbandingan. Itu yang dirasai oleh So-min ketika awal kemunculan dia di dalam Running Man, di mana ramai yang berpendapat dia ni tak sesuai dengan format Running Man, which is of course lah our ace Song Ji-hyo yang memang ada dekat dalam tu. Memang kita dah kenal daripada awal sampai lah Jeon So-min dia masuk. Kita tak biasa ada perempuan yang kedua, which is dulu kita ada Lizzie, tapi Lizzie tu 19 episod je, lepas tu dah keluar dah. Song Ji-hyo ni 6-7 tahun kita dok tengok momen dia dengan Kang Gary, Monday Couple dan sebagainya. Masuk pula Jeon So-min yang dia punya personality memang tak sama langsung dengan Song Ji-hyo. And ada orang kata juga, ada juga fans-fans dekat Korea sana yang wujudkan spekulasi yang dia orang kata kehadiran Jeon So-min kat dalam Running Man mengundang rasa tak selesa Song Ji-hyo disebabkan screen time dia dah makin berkurangan. Tapi sebenarnya guys, kalau kau nak tahulah, itu sebenarnya tanggapan fans dia je, fans Song Ji-hyo yang ada dekat Korea. Padahal Song Ji-hyo dengan dia okey je. And Song Ji-hyo pun pernah cakap yang Jeon So-min ni dia dah anggap macam adik perempuan dia. Sama juga macam Jeon So-min, dia kata Ji-hyo adalah kakak yang paling baik yang dia pernah jumpa dekat dalam industri itu. Dia kata macam tu. So ya, kita kenapa nak pergi melaga-lagakan? And of course lah, macam Acha cakap tadi, perbandingan lah, ramai yang tak bersetuju dan tak selesa dengan apa yang cuba dipertunjukkan oleh Jeon So-min. Tapi Jeon So-min ni bagus, dia tak melenting, dia tak ada masalah, dia tak ada nak kata nak lawan balik, dia layan je, dia just buat yang terbaik dalam show dia. Bersama partner dia yang baru, Yang Se-chan pun sama, mengambil tanggungjawab yang sangat berat selepas member satu lagi keluar, which is our key leaders. Bukan leaders lah, Acha rasa macam dia ni memang simbolik untuk Running Man, which is Lee Kwang Soo. Bila dia keluar dalam 2 tahun lepas, setahun 2 tahun lepas, itu lagi sebenarnya berat pressure untuk kedua-dua ahli yang baru ni. But dia still do the best sampailah berita yang dia nak keluar daripada Running Man pada awal minggu ni, tak silap acap. Okay, so sekarang kita nak sentuh lah apa punca utama sebenarnya yang dia ni nak keluar daripada Running Man selepas 6 tahun berkhidmat dekat dalam Running Man. Dan ramai juga yang tweet, Acak ada perasan yang kata, "Alah, Kwang Soo 11 tahun dengan Running Man, tak ada masalah pun. Yang ni berapa tahun, tapi dia ni 6 tahun je." Jangan gitu kan. Kang Gary pun dulu 6 tahun kan. Apa yang terjadi kepada Jeon So-min? First adalah injury. Dia ni dah pernah cedera banyak kali dalam Running Man. And of course, bukan dia saja, semua members kat dalam ni makin menua and senang nak dapat kecederaan. That's why kita tengok sekarang dia orang dah tak selasak macam dulu dah. Alright. So, pada tahun 2023 Januari, tak silap acap, pada episod 590, ada satu episod yang di mana Jeon So-min datang dengan bertongkat. And sebelum tu lagi, ada juga yang kalau kau tengoklah Running Man kan, ada satu episod tu yang Jeon So-min ada di opening segment sahaja, dan selepas itu dia dikejarkan ke hospital akibat sakit, dia tak sihat. Okay, second thing adalah dia memang nak fokus kembali ke dalam bidang lakonan. Disebabkan sebelum masuk Running Man, dia ni memang dapat banyak gila offer untuk berlakon, disebabkan dia mencipta nama sebagai seorang pelakon. Ada beberapa faktor sebenarnya yang telah pun dibincangkan oleh pihak agensi So-min dan juga semua pengarah dan juga kru SBS dan Running Man lah, of course. And akhirnya mereka mencapai satu kata sepakat untuk Jeon So-min bersara ataupun mengundur diri daripada Running Man, dan episod terakhirnya akan disiarkan pada 30 Oktober 2023, minggu depan lah, lebih kurang kan. Sebenarnya ada satu berita yang Acap agak terkejut, di mana benda ni dah lama kan, konspirasi ni dah lama berjalan dekat dalam SBS, dan Acap rasa benda ni mungkin dah nak dekat lah jadi. Okay, the first thing is Running Man dah
nak sampai ke penghujungnya. Tahun 2010 diorang start. Yu Jae-suk pernah keluar statement yang dia kata dia memang target variety show ni nak jadi yang paling lama dekat dalam Korea. Diorang dah dapat. Dan sekarang diorang aim untuk 2026, which is 15 tahun. 2025 ke 2026? 2025 lah kot, tak silap cap. Diorang nak aim untuk first variety show yang bertahan selama 15 tahun. So, sekarang dah 13 tahun, mungkin tinggal 2 tahun lagi untuk kita tengok members Running Man kita. Episod pun dah sampai 600, dah sampai 600 lebih lah, tak silap cap. And mungkin format yang baru, yalah, macam Acap cakap tadi, diorang dah makin tua dah kan. Dah sampai masa dah untuk kita say goodbye. And of course, bila episod lastnya, kita haraplah ada comeback daripada members yang lain. Tapi susah kot kan. Diorang dah ada komitmen kan. So Joong Ki pun dah lain macam, Gary pun dah hilang, dan sebanyaklah. Alright, so banyak spekulasi yang menyatakan Running Man sudah sampai ke penghujungnya. Second thing is, ada rancangan yang pernah diterbitkan oleh SBS di mana format dia lebih kurang sama dengan Running Man, which is yang dikatakan akan menggantikan the generation of Running Man. And kita pun dah meningkat dewasa, dah meningkat tua. Mungkin ada juga yang cakap, saya lepas Kang Gary dah tak tengok dah Running Man ni. Ada yang cakap, sebab saya selepas Lee Kwang Soo keluar, saya dah tak tengok dah Running Man ni. Faham. Itu peminat masing-masing lah, minat korang lah kan. But kita kena setuju yang Running Man pernah teman kita daripada zaman kita sekolah. Mungkin sedih, perit, orang kata sendu kan. Itu tempat healing lah dulu kan. Betul lah kan? Saya dulu sedih, nak healing tengok Running Man ni kan. Lee Kwang Soo lah kan. Okay guys, kita jumpa di video akan datang. Kita support lah sementara ada ni kan, sebelum dia orang last episode untuk semuanya. Kita support lah. Alright, so kita jumpa di video akan datang. Untuk peminat Running Man, I see you when I see you. Assalamualaikum. Ciao. Bye.